Penerima STR boleh dapatkan rawatan skim perubatan madani. Permohonan sebagai pemerhati PRU DUN ke-15 dibuka hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah Khamis 15 Jun 2023. Saya Sahih Samsudin. Kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara sepakat rang Undang-Undang Keselamatan Cyber digubal segera. Ini bagi memastikan kesiapsiagaan terbaik seluruh jentera kerajaan dalam menangani ancaman keselamatan cyber. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan memaklumkan Agensi Keselamatan Cyber Negara (NAKSA) dan Majlis Keselamatan Negara (MKN) dipertanggungjawabkan menjadi punca kuasa undang-undang yang jelas untuk mengawal selia dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan keselamatan cyber. Ia sejajar dengan arahan MKN nombor 26 Pengurusan Keselamatan Cyber Negara dan Strategi Keselamatan Cyber Malaysia MCSS. Tegas beliau, tiada kompromi terhadap keselamatan negara termasuk di dalam domen digital dan ekosistem cyber. Skim perubatan madani yang bermula hari ini sehingga 31 Disember depan ditawarkan secara automatik kepada penerima sumbangan tunai rahmah STR. Inisiatif rintis kerajaan bertujuan menampung keperluan kesihatan golongan B40 itu akan bermula di 10 daerah seluruh negara. Skim perubatan madani ditawarkan secara automatik kepada penerima STR dengan membantu menampung kos rawatan kes-kes akut. Antara perkhidmatan percuma yang ditawarkan termasuklah ubat-ubatan, prosedur rawatan dan rujukan ke pengamal perubatan swasta umum GP mengikut pakej yang ditentukan. Penerima manfaat boleh mendapat beberapa kali rawatan percuma mengikut peruntukan setiap isi rumah. Ia dijangka memberi manfaat kepada 700,000 isi rumah dengan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit. Kementerian Kesihatan melalui Protect Health menyasarkan sebanyak 700 GP mendaftar sebagai panel skim perubatan madani menjelang September 2023. Permohonan sebagai pemerhati bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15 PRU DUN ke-15 dibuka bermula hari ini sehingga 7 Julai depan. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Indra Ikmaruddin Ishak, permohonan sebagai pemerhati yang mewakili organisasi adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Pemerhati dibenarkan terlibat bagi proses-proses pilihan raya seperti penamaan calon, berkempen, pengundian awal, pengundian, pengiraan dan penjumlahan rasmi undi. Pelibatan tersebut sehinggalah pengisytiharan keputusan pilihan raya. Bagi yang berminat, boleh mengemukakan permohonan sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. Maklumat lanjut boleh diperoleh di laman web tertera. Semua sekolah yang bakal jadikan pusat mengundi pada PRU DUN ke-15 di 6 negeri berada dalam keadaan siap siaga. Kementerian Pendidikan terus komited bekerjasama dengan SPR sebagaimana yang dilakukan sebelum ini. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk kita sentiasa dalam keadaan siap siaga. Sebagaimana bencana, sebagaimana pilihan raya, semua kita siap siaga, tak ada masalah. So at any time kita boleh teruskan dengan persediaan untuk PRU atau PRM. Kerajaan Persekutuan sedang memperhalusi kaedah bagi mengimbangi status ekonomi di Melaka dan Negeri Sembilan bagi merapatkan jurang kemiskinan. Menerusi langkah itu, peluang pekerjaan di kedua-dua negeri berkenaan juga dapat dipelbagaikan. Jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Selangor dan Johor sedikit sebanyak memberi limpahan kepada Melaka dan Negeri Sembilan memandangkan struktur geografinya yang strategik. Sebab itu saya nyatakan tadi, sama juga di Negeri Sembilan, tentang keperluan kita untuk terus melabur dan memberi peruntukan yang sewajarnya, contohnya dalam sektor pelancongan. Contohnya untuk melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan pelancongan di Melaka, kerana permintaan itu apabila pertumbuhan di Johor, pertumbuhan di Lembah Kelang bertambah baik, limpahan itu akan sampai kepada Melaka dan juga kepada Negeri Sembilan, kan? Seperti biasa untuk ramalan cuaca seluruh negara, terus sahaja bersama pegawai Met Malaysia Syazwani Yahya.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah barat daya menuju ke semenanjung Malaysia. Dan keadaan ini boleh menyebabkan kurangnya taburan hujan di negeri-negeri pantai barat semenanjung pada waktu petang. Dapat diperhatikan melalui paparan imej gema radar terkini, hujan di 1-2 tempat kini dilihat berlaku melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, pedalaman negeri Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang serta bahagian timur negeri Johor. Keadaan ini dijangkakan akan berangsur reda menjelang lewat petang nanti, kecuali di negeri-negeri pantai timur semenanjung yang berpotensi berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, bagi Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca lembap di sekitar negeri Sabah sejak awal pagi tadi kini telah pun kembali reda. Dan demikian di negeri Sarawak, hujan di 1-2 tempat kini dilihat berlaku melibatkan hampir di kesemua bahagian. Dan keadaan ini dijangkakan akan berangsur reda menjelang malam nanti. Dan buat masa ini, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan Phuket berkuat kuasa sehingga 18 Jun nanti. Dan di sepanjang tempoh ini, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti bubuk kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Guna teknologi identifikasi frekuensi radio atau RFID bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan operasi pangkalan minyak dan gas di Labuan. Syarikat logistik itu, Asian Supply Base ASB Sdn Bhd, mengambil langkah proaktif menggunakan teknologi tersebut. Ketua Pegawai Eksekutifnya Japar Esteban menerusi kenyataan memaklumkan teknologi RFID membolehkan langkah keselamatan diotomasikan dan merupakan salah satu langkah pencegahan yang paling efektif untuk melindungi aset.
Pelaksanaan kawalan keselamatan itu secara tidak langsung memberi manfaat kepada kontraktor pengaturan petroleum PAC selain menarik pemain industri minyak dan gas dari luar untuk menjalankan operasi mereka di dalam pangkalan bekalan ASB. Menurut beliau, penggunaan sistem itu merupakan pangkalan bekalan pertama di Malaysia yang berbuat demikian. Susulan syarikat logistik itu diwartakan di bawah keutamaan satu sasaran penting yang memerlukan tahap keselamatan tertinggi. Pelaksanaan teknologi itu dibahagikan kepada 4 fasa yang mana fasa pertama akan bermula pada akhir Jun ini. Antara fokus negeri di bawah bayu, kerajaan diminta pantau penjualan spirit. Berita selanjutnya terus sahaja bersama Anissa Dawles di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Kerajaan diminta memantau penjualan spirit di kedai runcit atau kedai barangan logam kepada golongan remaja, khususnya pelajar sekolah. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Fairuz Rindan berkata langkah itu penting bagi memastikan kes keracunan membabitkan 20 pelajar di PITAS baru-baru ini tidak berulang. Cuma apa yang penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia ini kena peka, kan? Dan kita minta kerajaan kalau boleh kita tubuhkan satu lagi akta supaya perkara-perkara ini tak berlaku. Jangan ada hardware ataupun kedai-kedai runcit yang bebas menjual spirit ini kerana dia sejenis racun yang boleh membawa bahaya kepada sesiapa saja. Datuk Fairuz berkata demikian di Kota Kinabalu. Minggu lepas, 2 pelajar tingkatan 5 kritikal manakala 18 lagi rakan mereka menerima rawatan selepas meminum minuman berkarbonat yang disyaki dicampur dengan spirit dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di daerah PITAS. Difahamkan pelajar berkenaan secara beramai-ramai telah meminum minuman berkenaan sehingga menyebabkan mereka mengalami keracunan hidrokarbon pada Selasa lepas. Susulan penemuan bayi di bawah kolong rumah di Kampung Sapat Papar pada Selasa lepas, polis kini sedang giat mengesan suspek terlibat. Ketika dihubungi RTM, Ketua Polis Daerah Papar DSP Kamarudin Ambosaka memberitahu bayi berkenaan dalam keadaan stabil dan dimasukkan di wad kanak-kanak Hospital Papar. Katanya pihak kebajikan daerah Papar telah dimaklumkan berkenaan kes ini. Dalam kejadian pukul 4 pagi pada Selasa lalu, seorang lelaki berusia 52 tahun terdengar tangisan bayi di bawah kolong rumahnya dan menemui seorang bayi dalam keadaan bogel. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana telah sengaja menyembunyikan kelahiran bayi yang masih hidup. Orang awam yang mempunyai maklumat berkenaan kes ini boleh menghubungi talian tertera. Sementara itu, susulan video tular DSP Kamarudin mengesahkan sebuah kenderaan dilanggar kereta api di kilometer 21.5 Jalan Perumahan Kampung Anak Kinarut Papar pada 6.05 petang semalam. Pemandu kenderaan cedera ringan dalam insiden itu manakala 3 penumpang lain selamat. Seorang suspek iaitu penjaga palang atau pengemas lintasan kereta api dalam kejadian berkenaan kini ditahan polis. Siasatan di tempat kejadian mendapati palang di landasan kereta api tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2019. Semasa kejadian, suspek didapati tidak memakai vest dan tidak menggunakan peralatan lampu isyarat tangan atau bendera isyarat tangan untuk menghalang kenderaan melalui di landasan kereta api tersebut. Menurut pemandu kenderaan pula, enjin kenderaannya tiba-tiba mati semasa tiba di laluan kereta api menyebabkan kenderaan tersebut dilanggar. Kes disiasat bawah Seksyen 337 Kanun Keseksaan kerana telah menyebabkan cedera dengan perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri orang lain. Sekiranya ada maklumat lanjut, orang awam boleh hubungi pegawai penyiasat di talian tertera. Seramai 300 peserta terdiri daripada kaki tangan awam, badan bukan kerajaan, pelajar universiti dan usahawan wanita menyertai program meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita Matahari dan program literasi perundangan dan hak wanita Iris di Kota Kinabalu. Program itu dianjurkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan Wanita JPW menerusi Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA. Program Matahari adalah program proaktif membendung gejala kesihatan mental dengan memberikan kemahiran psikologi asas, emosi, tingkah laku dan pemikiran wanita dalam memahami perbezaan manusia.
Manakala IRIS sebuah program fokus kepada meningkatkan literasi perundangan dalam komuniti khususnya wanita serta keberanian untuk membuat laporan dan memberi pendedahan kepada wanita berhubung proses perundangan agar wanita bersedia dan mampu memahami proses perundangan dengan lebih baik. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita JPW, Datin Izzatul Shima Muhammad Tahir berucap merasmikan program Matahari dan IRIS Perkasa Daya Tahan Psikologi dan Literasi Perundangan mengenai hak wanita di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Program penerapan elemen perpaduan yang berkaitan aktiviti sukan wajar diteruskan sekaligus memupuk semangat Malaysia Madani. Sehubungan itu, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Fairuz Rindan menyambut baik inisiatif penganjuran program siaran langsung skrin besar perlawanan bola sepak antarabangsa yang membabitkan pasukan Malaysia. Datuk Fairuz berharap program siaran langsung skrin besar ini dapat menjadi medan memupuk perpaduan khususnya dalam kalangan belia. Semoga program-program seperti ini akan diteruskanlah kan dari masa ke masa dan setiap perlawanan. Dan hari ini kita lihat tempat yang kita buat ini memang agak menarik, jarang-jarang dibuat, so ramai. Bukan saja belia tapi keluarga pun ada di sini. Datuk Fairuz berkata demikian selepas menyertai program siaran langsung skrin besar perlawanan antarabangsa Tier 1 Malaysia menentang Kepulauan Solomon di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah, Apui Jan berkata program ini bertujuan memberi peluang kepada masyarakat untuk menonton di skrin besar perlawanan-perlawanan bola sepak kebangsaan yang membabitkan pasukan Malaysia. Program ini adalah hasil daripada idea YB Menteri Anayo, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, dan program ini akan berjalan sepanjang tahun inilah. Maksudnya semua masyarakat ataupun komuniti diberi peluang untuk melihat secara langsung melalui skrin besar. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah dan untuk berita seterusnya kembali bersama Sahi. Silakan, Sahi. Terima kasih, Ann. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak memerlukan pereka cip profesional dan juga pelepasan kumpulan pertama jemaah haji Sarawak. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik Sahi, terima kasih. Sarawak memerlukan sekurang-kurangnya 500 pereka cip profesional dengan jaminan penempatan pekerjaan dalam industri berteknologi tinggi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberi jaminan sektor itu bakal memainkan peranan penting dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030. Berucap pada Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU bagi Program Transformasi Ekonomi Digital Sarawak, Pembangunan Bakat dalam Semikonduktor dan Reka Bentuk Chip di Kuching, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu MOU tersebut merupakan batu loncatan untuk membangunkan bakat tempatan dalam industri teknologi tinggi khususnya dalam reka bentuk chip. Ia juga menjadi permulaan terbaik bagi kerajaan negeri dalam menghadapi ekonomi baharu yang banyak menggunakan teknologi tinggi. Pertukaran MOU tersebut adalah antara pemegang taruh yang terlibat dalam program tersebut. Ini termasuklah Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex, Sarawak Skills serta beberapa syarikat swasta. Baik, seramai 142 orang yang merupakan kumpulan pertama jemaah haji dari Sarawak memulakan perjalanan ke Tanah Suci malam tadi. Berucap pada Majlis Pelepasan Jemaah Haji Sarawak di salah satu hotel di Kuching, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pada tahun ini seramai 936 orang bakal haji dari negeri ini telah terpilih berbanding 397 pada tahun lalu.
Beliau menasihati agar bakal jemaah haji sentiasa menjaga kebersihan, kesihatan diri serta tata tertib ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Primus Sarawak juga berharap agar segala urusan serta persediaan para jemaah akan memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sempurna seterusnya selamat kembali ke Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar dalam ucapannya pula memberitahu bermula 14 Jun hingga 16 Jun tahun ini, sebanyak 5 penerbangan domestik menerusi Malaysia Airlines membawa bakal-bakal haji dari Sarawak untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha dan Mufti Negeri Sarawak, Sahibus Samahah, Datuk Kipli Yassin. Kumpulan pertama Jemaah Haji Sarawak ini bergerak ke lapangan terbang antarabangsa Kuching pada pukul 9.30 malam sebelum berangkat menaiki penerbangan feeder pada pukul 11.20 malam dan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 1.15 pagi. Selepas melalui proses pemeriksaan imigresen serta kastam Kerajaan Arab Saudi di KLIA, para jemaah menaiki penerbangan MH8166 pada 4.40 pagi dan dijangka tiba di Jeddah pada Khamis 8.55 pagi waktu Arab Saudi. Saudara, Sarawak secara prinsip bersetuju untuk mengambil alih syarikat penerbangan Maswing sebagai syarikat penerbangan butik milik Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, rundingan turut dibuat agar perancangan laluan bagi penerbangan kelak ditambah ke Kuala Lumpur dan Singapura serta bukan terhad bagi penerbangan di Sabah dan Sarawak sahaja. Katanya keputusan dibuat selepas cadangan daripada Kerajaan Persekutuan berunding dengan syarikat penerbangan yang merupakan syarikat penerbangan di bawah Malaysia Aviation Group itu. Justru itu perbincangan dengan pihak berkaitan menunjukkan perkembangan yang positif. Second aspect that we have to do is for Maswing to have route beyond border. Because what we want is we want to have regional route. The idea is for us to moderate the fare, particularly within Malaysia. At the moment, Maswing cannot fly to KL. We want to fly to KL as well as Singapore. It has to be beyond that domestic route. But in principle, the state government agree to take over Maswing. Premier Sarawak memberitahu bahawa pesawat milik syarikat penerbangan butik kerajaan negeri itu kelak bakal beroperasi menggunakan bahan api penerbangan mampan atau SAF. Katanya nama baru syarikat penerbangan itu akan diumumkan selepas proses rundingan selesai dibuat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani kontrak bagi pengkalan operasi Miri antara syarikat penerbangan Hornbill Skyways dan Berhad dengan 6 kontraktor pengendali petroleum di Pusat Konvensyen dan Hotel Raya Kuching. Di bawah kontrak tersebut, 3 buah helikopter milik Hornbill Skyways jenis Airbus H175 akan digunakan bagi tujuan perkhidmatan operasi helikopter luar pesisir atau offshore helicopter services di Miri. Baik, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng menerima kunjungan hormat daripada Jawatan Kuasa Induk Program Perarakan Gawai Dayak atau Niti Daun di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pagi tadi. Rombongan tersebut diketuai oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. Kunjungan hormat tersebut bertujuan menjemput Datuk Patinggi Abang Johari menghadiri program Niti Daun yang akan berlangsung di Kuching pada Sabtu ini. Ia akan bermula dari bangunan Tun Juga dan berakhir di tebingan Kuching. Perarakan Gawai Dayak atau Niti Daun merupakan antara 3 acara utama yang telah diatur bersempena sambutan Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2023 sepanjang bulan ini. Syarikat penerbangan My Airline merancang untuk mengadakan penerbangan berjadual domestik di Sarawak dengan mengendalikan laluan Kuching, Miri, Kuching pada suku keempat tahun ini. Perkara tersebut disambut baik Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin. Berikutan, ia akan mewujudkan pilihan penerbangan dan mobiliti massa antara laluan.
Dalam kenyataan medianya, beliau juga mahu syarikat penerbangan tersebut mengadakan penerbangan dari Kuching ke Bintulu dan Sibu apabila mempunyai pesawat yang mencukupi serta mewujudkan penerbangan terus antarabangsa baharu dari Sarawak. Setakat ini, My Airline dilihat sebagai syarikat penerbangan integriti jadual telah mengekalkan rekod baik tanpa sebarang pembatalan penerbangan sejak 6 bulan lalu. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat daripada rombongan syarikat penerbangan tersebut di kementeriannya di Kuching diketuai Ketua Pegawai Eksekutif My Airline, Raina Teo. Raina Teo dalam kunjungan itu memaklumkan pihaknya bersedia membantu pembangunan industri penerbangan di Sarawak khususnya dalam sektor latihan dan teknikal. Kontraktor pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo diingatkan lebih berhati-hati ketika menjalankan kerja pembinaan mereka agar tidak berlaku kes kebocoran paip-paip utama yang akan mengganggu kehidupan penduduk setempat. Menurut Menteri Teliti dan Telekomunikasi, Datuk Julaihi Narawi, pihaknya banyak menerima aduan kes kebocoran paip berpunca dari kerja yang dijalankan pihak kontraktor Lebuh Raya Pen Borneo. Semasa di Serike, beliau turut tersempak sendiri kes seumpama itu. Memang mereka berhati-hati tetapi extra cautious careful lah. Sebab ianya melibatkan bekalan air kepada Serike. Dan saya pasti rakan-rakan Timbalan Residen, Datuk Ding di sini, Jebab di sini memang menjadi tempat orang bertanya kenapa tak ada air dan ini di luar kawalan kita. Bagi kes di Serike itu, pihak kontraktor telah diarahkan untuk membuat kerja baik pulih secepat mungkin. Kejadian paip pecah itu menyebabkan saluran yang berkapasiti 40 juta liter sehari terpaksa ditutup dan hanya saluran 30 juta liter sehari dari loji rawatan air Bayong Serike dapat digunakan. Tambah beliau, pihaknya akan membawa pihak JKR terutama unit Lebuh Raya Pen Borneo bagi mencari penyelesaian untuk kes seperti ini dapat dielakkan pada masa akan datang. Sepatutnya menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 namun kerana pandemik COVID-19 terpaksa menunggu sehingga tahun ini. Itu situasi yang dialami Ibrahim Morshidi, 76 tahun, yang akhirnya memulakan perjalanan panjangnya ke Tanah Suci Mekah hari ini. Menurut Ibrahim Morshidi, beliau dipanggil menunaikan ibadah haji 3 tahun lepas namun terpaksa mengambil keputusan menangguhkan akibat pandemik. Maaf. Ni tahun 2020 saya dapat pergi 2020 21 tiada lah 22 umur tua taklah tahun tu. Jadi bila dapat panggilan tahun tu dapat pergi, perasaan kita macam mana? Okeylah. Senang hati je lah. Senang hati. Alhamdulillah. Tahun lepas pula, hanya jemaah berusia 65 tahun ke bawah sahaja dibenarkan menunaikan ibadah haji yang sekali lagi menyebabkan warga emas seperti beliau terpaksa menunggu. Sementara itu, bagi pasangan muda Saiful Sani dan isteri pula, beliau sangat bersyukur kerana mereka berdua terpilih menunaikan ibadah haji kali ini. Kami dua memang bersedia dari segi fizikal dan mental lah. Terutamanya fizikal berkaitan dengan kelengkapan. Dari segi selain daripada kami dua pun bersedia dari segi ilmu lah untuk pergi ke Tanah Suci itu. Bagi bakal haji Zulkarnain Hussein pula, persediaan ilmu perlu dilengkapkan dengan persediaan fizikal yang rapi agar mampu menjalankan semua ibadah haji dengan baik. Persediaan dari segi fizikal, melakukan senaman, tiada dan penjagaan makanan lah, seperti yang disarankan semasa mengikuti kursus tersebut. Seramai 59 jemaah haji daripada Serike dan Sibu berangkat dari lapangan terbang Sibu ke Kuching untuk memulakan perjalanan ibadah rukun Islam kelima mereka. Sebelum subuh lagi, ruang pelepasan di lapangan terbang Sibu sudah mulai sesak dengan ahli keluarga jemaah yang menghantar saudara mara mereka. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.
Memasuki edisi ke-15 program Salam Baitullah, antara program DRTM yang ditunggu-tunggu setiap kali tibanya musim haji. Memulakan siaran Sabtu ini, acara perasmiannya bakal berlangsung esok di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur. Perincian lanjut langsung sama Lili Mazliha Hamzah. Lili? Ya, sahih. Alhamdulillah 80% persiapan sempena pelancaran program Salam Baitullah di sini telah pun siap. Dan kemuncaknya bakal dilancarkan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Tuan Suhaimi Sulaiman esok jam 9.30 pagi bersiaran secara langsung dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk pengisian program esok, lebih elok kalau saya bersama dengan orang kuat Salam Baitullah sendiri, iaitu Puan Razliza Abdul Razak. Jadi okey, Puan Raz, boleh kongsikan sedikitlah kepada penonton TV1 untuk acara esok, untuk acara esok. Maknanya untuk hari ini apalah lagi yang tak siap lagi, yang perlu lagi untuk diperindahkan. Okay. Terima kasih tim berita sudi ke sini. Pertamanya persiapan saya rasa hampir 80% lah, insya-Allah, dan kita dah bersedia esok untuk majlis pelancaran Salam Baitullah 2023 yang akan berlangsung pada 9.30 pagi di Laman Masuri Royal Chulan ini. Jadi tinggal sikit lagi lah nak touch up manja-manja. Ya, kita nak kemaskan sikit saja lagi. Okey, jadi saya rasa kan tak lengkap lah kalau saya tak tanya sedikitlah perkongsian mengenai sedikitlah program Salam Baitullah untuk edisi ke-15 kali ini yang bertemakan Arafah. Ya, betul. So konsep kita, konsep Arafah, yang mana kita tahu titik mulanya kerja haji ini bermula di Arafah, berwukuf di Arafah, dan kalau kita dapat lihat kan gambarannya adalah serba putih di padang Arafah kan. Jadi konsep itu kita bawakan ke studio, dan tema penyucian jiwa, kemuncak ibadah sebagai tagline itu bertepatan dengan konsep yang kita bawakan. Jadi kali ini juga ada juga untuk segmen Rehlah Haramain. Ya, betul. So Rehlah Haramain kita dah sempat syuting penggambaran awalnya di Tanah Haram baru-baru ni selepas Hari Raya, dan kami berjaya lah menghasilkan 15 episod rakaman awal, dan kami akan siarkan setiap hari satu episod. Nantikan, memang banyak paparan yang menarik yang saya rasa mungkin penonton akan teruja sebab salah satunya kita dapat masuk ke kilang Kiswah, Kelambu Kaabah kan. Tu saya rasa sangat menarik lah. Jadi apalah last lah daripada penerbit yang janjikan yang terbaik untuk TV1. Pastinya sampai tahun apa yang menunggu program Salam Baitullah ni. Betul, tak nafikan lah memang rancangan Salam Baitullah ni sangat dinantikan apabila tibanya musim haji kan. Makanya saya rasa tak rugi menonton sebab kita tampilkan pengacara yang best, dan orang kata apa, selebriti dan juga Al-Fadil ustaz-ustazah yang kita undang itu memang sangat pakar dalam bidang masing-masing. So saya rasa, dan kita ada satu elemen grafik yang saya rasa kali ini kita tampilkan CGI. Memang tak rugilah menonton. Saya pun melihat juga kat sini sedikit sebanyak tadi. Memang kata tak sabarlah kita tengok banting saja pun dah menarik. Okey, pada anda penonton TV1, ingin saya war-warkan sekali lagi, program Salam Baitullah sebanyak 15 episod ini bertemakan penyucian jiwa kemuncak ibadah akan bersiaran secara langsung dari 17 Jun sehingga 30 Jun depan, bermula pukul 9 hingga 10 malam setiap hari di TV1, menampilkan Ustaz Haris Ismail dan Ustaz Fakro UNIC, manakala Yat Hamzah akan mengemudi segmen media sosial di YouTube dan juga TikTok. Dan saya rasa itu sahaja perkongsian yang dapat saya berikan kepada anda penonton TV1 dari Royal Chulan Kuala Lumpur, dan kita terus ke studio di Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Terima kasih Lili. Aliza Puniran dari Muar Johor diumumkan sebagai pemenang utama daripada 3 pemenang kuis dokumentari Syahadah musim ke-17. Ketiga-tiga pemenang menerima hadiah beberapa pakej percutian termasuk pakej mengerjakan ibadah umrah. Saya sungguh berasa bersyukur dan tak sangka terpilih sebagai pemenang utama. Biasanya sebelum saya masuk sesuatu kuis, lepas saya hantar, saya akan call mak, saya akan beritahu pada mak dan ayah, doakan saya. Dan Alhamdulillah, mungkin berkat Ramadan, Alhamdulillah saya terpilih sebagai pemenang, dan paling saya tak sangka terpilih sebagai pemenang utama untuk kuis Syahadah 2023 yang memang selama ini cukup saya idam-idamkan.
Manfaatnya senang aja. Sebelum kuis tu bermula, dia akan menceritakan tempat yang dia nak tanya soalan tu semua. Jadi kita lebih tahu tentang apa tempat yang dia itu manfaatnya. Untuk kali ini, sebenarnya ini kali pertama saya join. Sebelum ni kita tengok je rancangan syahadah ni. Bagi saya yang bekerja dan belajar ni macam ada sedikit kekangan lah sebab dia bersiaran pada waktu petang. Tapi kita cuba juga untuk tonton secara langsung untuk tahu kesoalan yang akan ditanya kan. Jadi kalau tak sempat nak tonton tu, saya akan tengok rancangan ulangan lah. Jadi yang cabaran utama dari segi kekangan masa lah. Tapi kita cuba juga untuk dapat lihat juga. Alhamdulillah. Hadiah disampaikan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman. Dua lelaki termasuk seorang warga Iran ditahan disyaki terlibat sindiket pengedaran dadah. 143 kg dadah bernilai kira-kira 3.7 juta ringgit dirampas dalam 2 serbuan di Ibu Negara Selasa lalu. Kedua-dua suspek tidak memiliki sebarang rekod jenayah tetapi suspek warga tempatan disahkan positif dadah jenis metamfetamin. Mereka dipercayai bergiat aktif sejak Mei lepas. Dalam serbuan itu kita telah menemui sebanyak 4.2 kilogram syabu yang bernilai sebanyak 139,000. Dijumpai di dalam sebuah kereta Estima di parking lot tersebutlah. Dan tangkapan ini telah membawa kepada serbuan yang kedua di sebuah unit kondominium di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Ya. Dan di sinilah kita menahan seorang lelaki warga Iran dan di dalam serbuan ini kita telah berjaya menemui syabu dan ganja. Syabu anggaran berat sebanyak 103.3 kilogram. Bersamaan dengan nilai sebanyak 3.4 juta, manakala ganja anggaran berat sebanyak 34.7 kilogram, nilai sebanyak 107,000. Suspek direman selama 7 hari sehingga 20 Jun untuk siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Masjid perlu menjadi hub memperkasakan kehidupan masyarakat Islam dari pelbagai aspek terutama bagi golongan belia mendapatkan ilmu. Kini masyarakat telah sedar bahawa masjid mampu menjadi pusat sehenti untuk pelaksanaan pelbagai agenda dan banyak pihak telah berusaha mewujudkan kolaborasi program sama. Wartawan JAKIM Alisa Yusra menyediakan laporan ini. Dengan adanya program yang menarik dan sesuai dengan minat golongan belia, masjid mampu dilihat sebagai mesra masyarakat bukan sahaja buat golongan berusia, malah golongan belia. Pusat peradaban pembangunan masyarakat ini bermula daripada masjid. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat, bahkan Rasulullah SAW berniaga di masjid, bermusyawarah di masjid, bahkan pendidikan kebanyakan madrasah ataupun tempat menuntut ilmu di zaman Rasulullah SAW adalah masjid. Sebab tu bila kita sebut masjid ni sebagai hak bermanfaat, dia kena well-rounded. Dan kita nak kembalikan balik peranan masjid ni sebagaimana zaman Rasulullah SAW dan kita nak bawa balik pada zaman sekarang. Justru, Badan Bukan Kerajaan NGO My Fund Action bersama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin mengambil inisiatif menjadikan masjid sebagai platform penganjuran pelbagai program keusahawanan, kursus kerjaya, program mendepani kehidupan dan banyak lagi. Masjid ini dia memerlukan masyarakat untuk diimarah, untuk dia tu diimarah. Walaupun kami masjid ni berusaha sedaya upaya dengan kemampuan yang diizinkan oleh Allah SWT, kami buat berbagai-bagai program ni, terpulang kepada belia itu sendiri, dia nak datang ke tak nak datang. Menyahut dan menyambut tawaran-tawaran program itu tadi. Jadi harapan saya ialah belia, kalau sekiranya mereka ingin menemukan apa yang mereka hendak bagi merealisasikan harapan dan cita-cita mereka, semuanya itu bermula dan boleh ditemui di masjid. Melalui kolaborasi itu, masjid berperanan bagi menyediakan tempat dan keuangan, manakala My Fund Action pula membantu dari segi penyediaan dan pemasaran program.
Inisiatif itu secara tidak langsung membantu negara menangani gejala sosial dan memelihara akhlak golongan belia kerana merekalah pencorak generasi akan datang. Inisiatif My Fun Action ini telah berjaya mendorong golongan belia bukan sahaja mendapatkan ilmu agama, malah ilmu keusahawanan dan ekonomi turut diperolehi. Justru marilah kita bersama-sama mengimarahkan masjid bukan sahaja buat golongan berusia, malah golongan muda tidak terkecuali. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Penyelesaian isu kesesakan sempadan Malaysia dan Singapura diselesaikan secara konsisten. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi mengambil inisiatif turun padang sebanyak 60 kali di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI dan 14 kali di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB. Naik taraf keperluan dan bilik rehat di kedua-dua BSI dan KSAB, melakukan kerja-kerja tambahan dan pengubah suaian awning di laluan motosikal, menaik taraf peralatan dan kelengkapan pegawai immigration, pemasangan portable aircon cooler untuk keselesaan pegawai-pegawai. Isu kesesakan sempadan telah memberi kesan kepada 1.2 juta penduduk negeri, iaitu 30% daripada jumlah keseluruhan rakyat Johor. Dianggarkan 300,000 rakyat Malaysia menggunakan kedua-dua laluan itu setiap hari. Aliran trafik yang semakin lancar antara Malaysia dan Singapura menjadi faktor Johor menerima pelaburan tambahan daripada syarikat terkemuka di China. Syarikat alat ganti perabot pintar J-Star Motion bakal menambah pelaburan RM100 juta selain komited menggalakkan pembekal membuka perniagaan di Johor. Ramai yang mungkin risau dan fobia disebabkan pengalaman mengharungi kesesakan trafik sebelum ini. Ia menjadi antara isu dan kekangan untuk pelabur dan pelancong masuk ke Johor. Namun, jika perkara ini dapat diselesaikan secara konsisten, kerajaan negeri percaya ia akan memberi keyakinan kepada para pelabur untuk melabur. Untuk lebih perkembangan dari Johor, langsung bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin. Baiklah, terima kasih. Kempen Sekolahku Sejahtera 1T diperkenalkan Kerajaan Johor bagi membaik pulih kemudahan tandas di 575 sekolah agama negeri ini. Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, kempen bermula Mei lalu dijangka siap Ogos ini membabitkan peruntukan RM400,000. Menurut beliau, banyak tandas sekolah agama di Johor perlu dibaiki, terutama pam dan pintu yang rosak. Sekolah agama di Batu Pahat dikenal pasti sebagai sekolah paling terjejas. Kempen Sekolahku Sejahtera ni niatnya nak biar satu Johor sekolah agamanya lebih cukup infranya, terjamin keselamatannya dan bersifat mesra murid dan juga guru. Jadi bagi maksud kempen yang pertama, kita lancarkan kempen ini fokusnya kepada tandas-tandas seluruh negeri Johor di sekolah agama kerajaan negeri. Kenapa? Kerana nampaknya kita mengabaikan fungsi dan peranan tandas kita. Sebaik selesai 1T, pihaknya meneruskan kempen berikutnya dengan cadangan penambahbaikan melibatkan pendawaian, bumbung atau perabot. Perolehan RM1 bilion disesarkan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Johor tahun ini. Pengarahnya Fadilah Salim berkata SKM Johor kini di landasan tepat untuk mencapai sasaran berdasarkan prestasi semasa perolehannya. Sektor perkhidmatan kewangan menjadi penyumbang terbesar SKM Johor setakat ini.
Dulu kita pernah merancang dalam kita ada perancangan sehingga tahun 2025 kita 2021 sebenarnya kita menjangkakan perolehan koperasi negeri Johor mencapai ke arah 1 bilion. Pada tahun 2020 waktu tu belum Covid, kita ambil angka sebelumnya, kita dah mencapai kepada 974 juta. Sikit lagi nak 1 bilion. So maksudnya kita punya plan of action betul lah. Tapi bila lepas Covid tu dia turun daripada 970 turun 900 something lah, turun kepada 30% turun. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Ramah Mesra SKM bersama Kelab Media Johor di Tanjung Balau, Kota Tinggi. Program itu berjaya menghimpunkan pengamal media Johor bersama-sama ahli koperasi negeri ini yang menyertai pelbagai acara sukaneka. Beralih ke sukan. Kejayaan meraih pingat gangsa bagi acara sukan bot tradisional TBR Wanita di Sukan Si Kemboja 2023 lalu memberi makna besar kepada pasukan itu. Bukan sahaja meraih pingat tetapi dapat memecahkan rekod buat pertama kalinya. Jurulatihnya Muhammad Rafi MS Sulaiman berkata, persediaan kini ditingkatkan menjelang Sukan Asia September ini. Sudah pasti pengalaman di Kemboja bakal dipraktikkan bagi mencipta kejutan di pentas Sukan Asia. Latihan yang agak tough ni adalah pada ketika bulan puasa lah. So di mana kami perlu turun seawal jam 3 pagi kan, berlatih di Sungai Bakar Batu, Permas Jaya, di mana yalah, berlatih dalam keadaan yang gelap, memang tak ada lampu dan sebagainya, pasang lampu, so berkayulah beramai-ramai. Sementara itu, Nur Syahira Fuad akui cabaran besar terus menanti terutama bertanding di peringkat lebih tinggi. Persiapan tu daripada kami banyak main dengan mental sebab kami main direct panas dalam air lagi kan. Jadi dia untuk rehydration tu akan lebih terpengaruh pada diri kami. Jadi kami akan macam minum banyak air ke macam cara pemakanan kami pada setiap hari. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Johor kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Erwin Zaid. Beberapa faktor berlakunya isu keciciran di kalangan murid dan pelajar sekolah telah dikenal pasti. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata usaha ke arah mencari penyelesaian terbaik kepada isu berkenaan sentiasa diberikan perhatian serius pihak kementerian. Soal ketidakadilan dan keciciran pelajar ini, dia bukan sahaja tanggungjawab KPM, sekolah dan guru. Dia mesti ada ekosistem pendidikan daripada semua termasuk ibu bapa dan komuniti. Kita banyak program intervensi untuk makluman, khususnya untuk menarik pelajar datang ke sekolah, termasuk program sebagai contoh ziarah cakna dan program-program lain. RMT juga salah satu program yang kita nak tarik supaya pelajar boleh datang ke sekolah dan mendapat makanan yang sihat di sekolah. Tapi sekali lagi dia tidak cukup dengan kita punya effort saja, mesti datang juga daripada ibu bapa. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Sekolah Komprehensif K9 di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Beluru Tumpat. Seramai 5,040 pelajar golongan B40 disantuni dengan sumbangan kelengkapan persekolahan menerusi program memperkasakan ilmu Back to School 2023 BTS 2023. Ia merupakan komitmen Yayasan Petronas bagi menyokong usaha meningkatkan kecemerlangan pelajar. Pengurus Besar Petronas Pantai Timur Muhammad Ahmad Shazli Ramli berkata sumbangan disampaikan kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Seramai 2,520 pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah di 10 jajahan di Kelantan menerima sumbangan yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri. Manakala sumbangan di Terengganu melibatkan 1,680 pelajar dan di Pahang seramai 840 pelajar. Jumlah tersebut merupakan sebahagian daripada 21,000 keseluruhan penerima BTS 2023 di seluruh negara.
Aktiviti penyelewengan minyak diesel berjaya ditumpaskan dalam serbuan ops tiris di sebuah tapak pembinaan di Serada, Kuala Terengganu. 2 lelaki tempatan, masing-masing berusia 30-an dan 40-an ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu, Saharudin Muhammad Kia, dalam satu kenyataan berkata diesel berjumlah 32,670 liter yang bernilai RM70,434 dirampas dalam serbuan hasil risikan sejak 2 minggu lalu. Serbuan yang dilakukan sepasukan anggota penguat kuasa itu turut menemukan sebuah lori tangki, beberapa tangki simpanan berisi minyak diesel dan peralatan untuk kegiatan pemindahan diesel. Semua hasil rampasan termasuk beberapa dokumen berkaitan yang dianggarkan bernilai RM510,434 disita untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Anggota Polis Merin mengaku tidak bersalah atas 21 pertuduhan menerima rasuah. Tertuduh Cik Ani Ramli, 56 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di Mahkamah Session Batuan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menerima suapan daripada seorang individu menerusi akaun bank membabitkan 21 transaksi berjumlah RM2,530. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu ketika berpangkat korporal dan sarjan antara Mei 2016 hingga Jun 2019. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh bagaimanapun perlu melapor diri di pejabat SPRM setiap bulan serta menyerahkan dokumen perjalanan. 1 Ogos ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Mayat lelaki tanpa identiti ditemukan terapung di sekitar perairan Kepulauan Sembilan Lumut semalam. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak, Muhammad Hambali Yaakob, berkata mayat tersebut ditemui nelayan sempatan sekitar jam 3.35 petang. Susulan penemuan itu, bot peronda Benteng 06 digerakkan ke lokasi kejadian bagi mengambil mayat untuk dibawa ke jeti perikanan Kampung Aceh. Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Komuniti maritim diminta tampil ke Balai Polis berhampiran sekiranya terdapat ahli keluarga yang hilang atau tidak pulang melebihi 24 jam bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat dan aduan boleh menghubungi Pusat Operasi Maritim Negeri Perak di talian 0568387737 atau MERS 999. Ada 3 aspek yang saya ingin utarakan di sini, iaitu pertama berkaitan dengan perpaduan. Kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Kurangkan perbezaan, jurangkan perbezaan di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Inggeris, unity begins at home, ataupun perpaduan bermula daripada rumah itu. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus memberikan sokongan kepada pemain badminton perseorangan lelaki negara Lee Zijia untuk kembali bangkit menjelang Sukan Olimpik Paris 2024. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim, Jawatankuasa Road to Gold RTG dan Majlis Sukan Negara MSN akan sentiasa mengadakan perbincangan bagi menyelesaikan masalah dihadapi. Kita akan sentiasa beri sokongan. Tentu saja naik turun dalam bidang sukan ni, naik turun itu bukan biasa. Saya percaya Zijia sebagai atlet yang banyak berjuang dalam kejohanan, menang, dan biasa itu adalah cabaran yang asam garam beliau sebagai seorang atlet. Kita yakin Zijia ada semangat yang kuat
dan kita nak lihat Zija bangkit sebagai salah seorang yang kita sandarkan harapan kita untuk ke Olimpik nanti. Semalam Zija tewas menentang pemain India Lakshya Sen 21-17, 21-13 pada pusingan pembukaan terbuka Indonesia 2023. Ketua Jurulatih Berbasikal Track Negara John Beasley akui kagum dengan prestasi dipamerkan 3 pelumba muda Muhammad Fadil Muhammad Zonis, Muhammad Ridwan Saharum dan Umar Hasbullah pada kejohanan Berbasikal Track Asia ACC 2023. Trio pelumba tersebut mempamerkan prestasi membanggakan bagi memenangi pingat gangsa acara pecut berpasukan elit lelaki di Velodrome Nasional. Jelas beliau, pelumba muda diketuai Muhammad Fadil telah menunjukkan keupayaan dan mencerahkan harapan untuk menyaingi negara-negara Asia lain pada Sukan Asia Hangzhou dari 23 September hingga 8 Oktober ini. Menurut Beasley, pada kejohanan kali ini beliau mahu memberikan peluang kepada pelumba muda. Tambah jurulatih tersebut, jika beliau membariskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syafidaus Saharum untuk acara pecut berpasukan Sukan Asia, dia akan memenatkan 2 pelumba berkenaan kerana jadual yang padat. Kelantan United FC mengumumkan Elton dos Santos Silva dari Brazil sebagai jurulatih baharu kelab itu bagi menghadapi baki saingan Liga Super musim ini. Menurut pengarah eksekutif KUFC, Wan Muhammad Zolikman, kehadiran Elton adalah bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Thomas Ruha yang dilantik ke jawatan Ketua Jurulatih Pasukan Pembangunan bawah 23 tahun untuk saingan Piala MFL. Elton sebelum ini pernah melatih 2 kelab di Liga Thailand dan meraih pelbagai kejayaan. Ketika membimbing Chiang Rai United, beliau berjaya membantu kelab itu muncul juara pada musim 2019. Sebelum ke Liga Thailand, beliau pernah melatih beberapa kelab Liga Brazil dan pernah membawa kelab River Plate SE merangkul kejuaraan division pada musim 2011. Kini misi utama jurulatih warga Brazil itu adalah untuk memperbaiki reputasi KUFC dalam saingan Liga Malaysia. Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah, semua itulah. Tetapi memang dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok pembarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah, setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos 1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu. Dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia. Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu, tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran. Yang itu sangat penting kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita seiring menjadi Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.